Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam sekali lagi bersama Coach Alan. Dan hari ini, malam ni, Coach nak buat satu checklist, 5 checklist untuk anda mudah. Siapa yang baru nak start, nak turun berat badan, apa yang perlu dia buat pada langkah yang pertama. Jadi, Coach nak share 5 perkara yang simple dulu. Kan? You boleh buat exercise. Okay, you boleh buat bermacam-macam dalam usaha nak turun berat badan ni. Tapi mungkin jangan lupa kepada 5 perkara yang penting ni. Jikalau sekiranya anda lakukan 5 perkara yang penting ni, insya-Allah you akan dapat hasil dia, insya-Allah. Okay, jadi harap-harap apa yang coach harap-harap apa yang coach share ni akan memberi manfaat kepada semua orang. Tapi dalam masa yang sama, siapa yang tengok recording ni, bolehlah tekan butang share tu supaya ramai juga orang dapat manfaat yang sama, ya. Jadi okey, coach mungkin ada masalah internet juga malam ni. Semoga internet menjebelahi pihak coach untuk kita sama-sama berkongsi untuk mendapatkan yang terbaik daripada malam ni, ya. Samping tu you all pun boleh bertanya soalan, siapa yang join, siapa yang rasa nak bertanya daripada 5 list yang coach nak sampaikan ni. Okey, 6 list yang coach nak sampaikan ni. Ada extra satu bonus. InsyaAllah you all pun boleh bertanya apa-apa mungkin kemusykilan, dan insyaAllah coach akan cuba menjelaskan. Okey, bersedia ya dengan poin yang pertama, iaitu cukupkan minum air. Ini basic, satu benda yang basic yang you all boleh buat, semua orang boleh buat. Jangan terkejut, ramai orang hanya minum 1 cawan saja satu hari. Okey, ataupun dia minum air manis yang lain. Okey, dia memang tak biasa minum air, dan lagi pula kata saya tak suka minum air sebab saya tak suka nak pergi toilet. Ini satu perkara yang bagi coach tak masuk akal. Sebab kenapa dia kena pergi toilet? Sebab dia kena buang dia punya toksik. Bukan disebabkan dia minum lebihan air. Tapi kalau sekiranya dia memang kalau dia tak minum sampai 8 gelas air macam ni, okey, ini lebih kurang 250 ml. Jadi kita nak 8 gelas minimum, iaitu 2 liter. Tapi kalau nak turun berat badan, coach galakkan pergi ke 3 liter. Okey, jadi 12 gelas. Dan ada orang hidup dia hanya 2 gelas satu hari saja. Okey, sebab dia tak suka minum air. Dia kata apa? Kalau minum air nak kena pergi toilet. La haula wala quwata illa billah. Allah memberikan kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Sekarang ni macam ni. Cuba bayangkan, coach memang suka orang yang jenis suka yang memberi satu analogi, gambaran, okey. Kata sekarang ni kita punya keadaan ni bukan pandemik, katalah ini adalah keadaan yang air tak ada. Okey. Jadi bila keadaan air tak ada di rumah kita ni, nak basuh kain tak boleh. Okey. Nak cuci bilik air tak boleh, nak mandi pun sikit-sikit saja. Yang kita nak simpan air ni untuk kita mungkin najis dan sebagainya saja. Jadi badan pun sama juga. Kalau badan tidak menerima air, banyak benda dia tak boleh nak buat. Dia hanya buat satu benda yang penting saja, make sure you hidup saja. Tapi lain-lain benda tu nak buang toksik tak boleh, nak melakukan metabolisme, meninggikan metabolisme tak boleh. Banyak benda tak boleh nak buat. Jadi apa jadi? Cuba you bayangkan kalau rumah you memang tak ada air dan bilik air kotor, okey? Dapur macam-macam tak bersih, lantai tak mop, kan? Sebab kita tak ada air. Okey, tiba-tiba Syabas masuk air, kata Selangor kata kan, atau Kuala Lumpur, Syabas masuk air. Okey, dia kata air akan dibuka pada satu hari Jumaat. You rasa you buat apa masa tu? You akan basuh kain, you akan basuh bilik air, you akan basuh ini, basuh ni. Jadi sama juga dengan badan. Kalau sekiranya kita memang kurang minum air, suddenly satu hari kita minum terlebih sikit, you rasa badan buat apa? Badan akan mengambil peluang air lebihan itu untuk buang toksik-toksik yang ada. Jadi kita memang kencing. Memang kita banyak kencing masa tu. Sebab banyak toksik terkurung dalam badan. Dia tak boleh keluarkan. Macam mana dia nak keluarkan? Dia tak boleh keluarkan daripada udara. Kita tiup tu, toksik kita keluar. Tak boleh. The only way toksik boleh keluar ialah melalui kita punya kencing dan najis kita. Tapi
daripada kita punya sistem saluran darah kita, toksik daripada sistem saluran darah kita hanya melalui air kencing. Jadi kalau kita tidak minum cukup air, tidak boleh berlakunya pembuang toksik. So you bayangkan banyak pollution dalam badan you, macam manalah badan nak turun berat badan. Dia tak boleh nak proses lemak tu, dia tak boleh ada metabolisme yang baik, macam-macam proses dia tak boleh nak buat. Jadi berapa pentingnya air. Okay? So itu antara satu benda yang penting you can start. Siapa yang nak turun berat badan ni, you boleh bermula dengan pastikan you minum air 8 gelas satu hari ataupun 2 liter, ataupun yang sebaik-baiknya betul-betul kalau you nak turun betul-betul, you naikkan kepada 3 liter satu hari. Okay? Itu satu. Poin yang pertama. Alright. Yang kedua. Poin yang kedua coach nak sampaikan di sini ialah mulalah biasakan diri dengan portion makanan yang betul. Kerajaan dah lancarkan kempen suku-suku separuh. Apa dia suku-suku separuh tu? Suku tu ialah protein, suku karbohidrat dan separuh lagi sayur. Macam mana? Biar coach lukis kat sini Ni senang saja ni. Okay. Ni lukisan budak-budak saja. Okey, tapi tak apa. Kita lukis. Sebab apa? Susah sangat nak buat kan? Bila dah buat macam ni pun ramai juga orang yang tak boleh nak ikut juga. Okey. Okey, bagi warna sikit. Okey. Tak payah warna lah kan? Jadi macam mana? Okey, terbalik coach terbalik tak apalah. You pun nampak sikit. Ini ialah protein. Maknanya sebesar tapak tangan ni sama ada ikan, ayam. Okey. Kalau nak turun berat badan tu tolak daging tu dululah. Okey. Belakang daging tu tunggu dulu. Okey. Maknanya ayam ataupun dalam lebih kurang 100 gram udang. Okey, 100 gram sotong. Itu tak ada masalah tu. Asal namanya protein dan proteinnya bersih lah, protein yang sehat, bukan protein yang tak sehat. Jadi separuh ni kita masukkan protein. Okey. Dan lepas tu di sini pula karbohidrat. Karbohidrat tu nasi dalam bentuk macam mana? Nasi tu satu cawan sudah. Satu cawan tu pun dah 200 kalori tau. Jadi protein tadi tu dah 200 kalori. Ini tadi coach dah terangkan dalam coaching program. Kami ada coaching program yang tengah berjalan sekarang. Panjang coach terangkan kepada diorang. Okay? Jadi di sini protein sendiri pun dah 250 kalori. Nasi pun dah 200 kalori. Satu cawan nasi 200 kalori. Yang orang pergi penuhkan nasi tu berapa kalori rasanya? Satu pinggan tu penuh nasi. Kadang-kadang coach duduk belakang orang tu kan. Orang tu dah masuk di gerai kan. Jadi masukkan nasi. Kemudian tambah lagi. Allah, dalam hati kita Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Lebih tu dalam 400 kalori tu. Nasi saja ada 400 kalori. Belum masuk kuah dia lagi. Okay. Jadi suku-suku separuh. Nampak tak? Suku separuh. Separuh ni sayur-sayuran pelbagai warna. Janganlah hijau je. Betul-betul kan. Penuhkan separuh tu. Tahu tak kalau separuh tu penuh, dia macam salad ni. Kalau kita tengok salad, tomato, carrot, apa-apalah yang boleh kita makan mentah tu, yang sedap tu. Kalau kita penuhkan salad satu pinggan ni pun, susah-susah dia nak sampai 100 kalori. 100 kalori pun tak sampai. Okey, ini separuh saja. Jadi maknanya dia mungkin dalam 20-30 kalori saja. Sayur. Tapi khasiat dia banyak. Dan inilah kelebihan Allah dah jadikan sayur-sayur yang banyak khasiat tapi rendah kalori. Tapi orang tak nak. Orang nak juga yang tinggi-tinggi kalori tu. Minyak lah macam-macam kan. Macam-macam dia nak tinggi. Jadi inilah manusia punya masalah kan. Yang sihat, yang tinggi, rendah kalori tak mau. Kemudian sayur tu pula dimasak pula dengan minyak. Minyak banyak pula tu. Minyak kita dah banyak sangat dah kalori tu. Kenapa sayur tu ditambah lagi dengan kalori? Jadi maknanya sekarang ni portion makanan yang betul. Okay? So kalau you nak turun berat badan, you mula fokus kepada make sure portion tu. Makan tengah hari, makan malam. Sama dan sarapan. Sarapan semua dah ada dah. Sarapan pun boleh juga buat suku-suku separuh. Di mana kita ada karbohidrat roti ke. Ada orang ni dia ambil oats saja. Dia ambil oats saja. Mana protein dia, mana sayur-sayuran dia. Sayur-sayuran pagi-pagi pun boleh. Kan? Timun ke, buah dengan buahnya semua. Okay?
Jadi buah pelbagai warna. Kita makan buah, kita potong-potong buah. Lepas tu kita makan dengan roti. Kemudian kita ada telur ke. Bentuk protein yang lain. Mungkin boleh ada cheese dan sebagainya kan. Tapi kiralah kalori dia sampai satu hari tu. Alright. So portion tu. Make sure portion tu ada. Jadi janganlah macam kita makan nasi kosong je, ataupun kita makan macam sup sayur. Okey, ini saya punya diet, sup sayur. Sayur je, mana proteinnya? Mana karbonnya? Jadi lama-lama kita rasa tak puas, badan rasa tak puas, dan you tak boleh maintain sampai bila-bila. Itu masalahnya. Ramai orang turun berat badan, dia suka nak crash diet. Dia crash diet, saya boleh buat ni. Dia pun diet, crash tu maksud apa? Dia paksa, dia tak makan sayur saja. Memang dia turun, tapi lepas dia sudah sampai dia target, apa jadi? Dia akan rasa macam teringin nak makan. Macam mana nak tahan? Susah nak tahan sebab dia tak balance, pemakanan dia tak balance, badan dia demand kepada benda-benda yang dia kurang tadi. Inilah masalahnya. Kita nak turun berat badan, biarlah kita amalkan satu benda yang natural kat badan kita ni, supaya badan kita boleh terima dengan bahagianya. Apabila kita dah turun 20 kilo, dia pun dalam keadaan bahagia, dia dalam stabil. Ini yang kita tak mau, dia yo-yo. Okey, Nurul Isma, coach nak tanya, kalau minum air sejuk boleh akibat kegemukan? Bagi coach tak ada beza. Itu bagi coach, okay? Tak tahu bagi orang lain. Bagi coach tak ada beza. Tapi naturally bila umur macam coach ni tak suka dah minum air sejuk. Dulu muda-muda, yes, memang coach suka minum air sejuk. So bila dah umur macam ni, jadi dia bukan masalah air sejuk ke apa, dia jadi macam pandai tukar sendiri kan. So of course lah, dari segi kesihatan dia air suam lagi bagus. Okay, dari segi turun berat badan ni, coach tak adalah nampak relationship sangat. Sebab itu sebahagian kecil saja. Dia macam ni tau. Yelah, betul orang nak tekankan kepada air sejuk, air panas, tapi cuba tekankan yang lain dulu. Okay? Yang banyak kalori lebih-lebih ni, yang tak makan protein ni, yang makan sayur masak tumis ni. Cuba yang ini dulu, sebab yang ini impact dia besar. Air sejuk panas impact dia kecil saja. Okay? Tak banyak sangat. Kenapa daging tak boleh coach? Daging tinggi lemak. Okay? Daging tinggi lemak. Jadi, bukan coach seorang saja. Ramai orang kalau kita tengok pakar-pakar nutrition ke apa ke, semua dia cakap white meat. White meat ni ialah daging yang kurang lemaknya. Macam dada ayam. Dada dengan peha ayam, peha lagi tinggi lemaknya daripada dada ayam. White meat ni pun, ikan pun white meat juga. Okay? Ada juga red meat ikan. Macam Allah Alam, tapi kita tak berapa nak bezakan. Tapi daging memang tinggi lemak dia. Okay? Alright, so I go to the next point. Tadi dah cakap pasal air. Yang kedua kita cakap portion makanan yang betul, suku-suku separuh. You fokus yang itu saja. Now, masuk yang ketiga. Okay? Yang ketiga ni pun okey juga. Okay? Sebab apa? Kalau sekiranya kita boleh ubah benda ni, banyak perbezaan yang berlaku pada diri kita. Sekarang kita berpindah, poin yang ketiga ni berpindah daripada karbohidrat ringkas kepada karbohidrat kompleks. Karbohidrat ringkas ni apa? Macam nasi putih biasa. Okey? Antara nasi putih biasa dengan nasi perang, apa beza dia? Ini banyak beza dia. Antara roti putih biasa dengan roti wholemeal. Antara spaghetti biasa dengan spaghetti wholemeal. Jadi ini semua ada beza dia. Okey? So, katalah sekarang pagi-pagi, apa kita nak makan? Kita nak makan roti. Roti kita boleh ambil wholemeal. Makan tengah hari, nasi macam mana kita nak? Nasi basmati, nasi brown rice. Boleh pilihan kita. Tapi kalau kita makan kat kedai, kita tak boleh buat apa-apa. Okay? Kemudian, mungkin snacking juga kan? Ada orang snacking pakai roti pun boleh. Roti apa nak pakai? Kemudian makan malam pun sama juga. Now, kenapa bezanya? Kenapa perlu ada beza ni, coach? Kenapa tak boleh nasi putih saja? Kenapa kena nasi perang? Okay. Now, sekarang ni kita ada dua jenis karbohidrat. Bukan dua jenis lah. Ada kategori karbohidrat. Karbohidrat yang GI dia tinggi lah. Bila dia masuk dalam badan, bila dia kena digest saja, dia bertukar menjadi gula dengan cepat. Okay. Jadi, bila dia bertukar menjadi gula dengan cepat, kata sekarang ni kita makan nasi kan. Nasi satu pinggan katakan. Contoh satu pinggan kita makan nasi putih satu pinggan. Dia bertukar menjadi gula instantly. Okay? Punya cepat dia tukar jadi gula. Jadi gula dalam darah kita melonjak naik.
Tapi ketika tu kita duduk main komputer, kita buat kerja, jadi kita tak gunakan tenaga tu sangat. Jadi gula tu pergi mana? Sebab kalau badan tak buat apa-apa kat gula tu, you jadi kencing manis. So gula tu buat apa? Gula tu ditukar pergi lemak. Jadi ni masalahnya. Katalah pagi pukul 8 pagi kita makan benda-benda yang karbohidrat ringkas, okey? Nasi lemak, okey, nasi lemak dengan dia punya teh tarik semua gula ringkas. Jadi gula dalam darah, kita orang cakap tak apa. Coach tak apa, kita nak energy. Ini coach nak cakap ni. You kena fikir ni. Bila kita makan benda-benda yang gula ringkas, nasi putih biasa, pagi-pagi, gula dalam darah kita melonjak naik. Dan ketika itu, kita tak perlu tenaga tu. Kita naik bas ke, kita naik kereta ke, kita sampai ke pejabat duduk ke. Lebihan gula tu dia akan tukar pada lemak. Dan bila dia tukar pada lemak, tak lama kemudian kita akan rasa lapar lagi. Sebab tenaga yang sepatutnya kita guna 4-5 jam ni, kan? Tetapi dia dah convert pergi lemak. Jadi lepas 2 jam mana tenaganya? Tenaganya dah kena store, dah kena simpan. Badan kata aku dah simpan, susah aku nak keluarkan balik. Bagus lagi signal lapar. Pukul 10 nanti kau lapar kau makan lagi. Ini masalahnya. Tapi kalau kita makan karbohidrat kompleks, dia tidak bertukar pergi gula immediately. Okay? Sebab dia kompleks, dia ikatan dia rapi. Jadi dia nak pecahkan satu-satu, ambil masa dia nak pecahkan. Jadi dia release gula kita tu pelan-pelan, slow. So dia maknanya badan tidak ada lebihan gula. Bila badan tak ada lebihan gula, dia tak tukar menjadi lemak. Jadi kau tak jadi kilang lemak. Kalau makan karbohidrat ringkas, you jadi kilang lemak. Makan saja lemak. Kemudian tengah hari karbohidrat ringkas lagi, makan lagi lemak. Kemudian itu yang orang salahkan nasi. Jangan nak salahkan nasi, cuba pilih nasi yang betul. Okey? Jadi ini pentingnya. Coach masih ada ke? Internet kita ada masalah sekarang ni. Okey. Right, ada lagi insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Ada soalan lagi tak? Oh, ada. Okey. Mazalinda, I like beras perang. Oh, bagus. Okey, alhamdulillah. Beras rebus okey tak? Beras tu tengok beras macam mana. Kalau beras rebus, kalau beras biasa pun sama juga. Lagi dia cepat tukar pergi gula. Sebab you dah tolong uraikan dia kan. Jadi tak perlu dia kunyah-kunyah lagi balik. Jadi itulah kalau makan bubur nasi yang bubur nasi yang tak ada, yang bukan GI tinggi tu, yang GI tinggi, lagi dia cepat. Nah, sama juga dengan buah. Okay? Bila kita cakap pasal karbohidrat ringkas ni, buah pun karbohidrat juga. Dan Allah jadikan buah ni dengan serat je. Jadi kalau kita makan dengan serat tu sendiri melambatkan penukaran karbohidrat tu jadi gula. Okay? Ingat serat itu sendiri melambatkan penukaran karbohidrat menjadi gula. Jadi bila kita makan buah dengan seratnya sekali. Tapi kalau kita jus dia, yang seratnya kita pergi buang, kita minum, yang itu menjadi gula ringkas. Jadi kalau kita minum katalah 3 biji buah ataupun 4 biji buah orange, 4 biji kita jus. 1 biji buah orange 80 kalori. 4 biji dah 480 kalori. Kita masukkan dalam jus, minum 400 kalori sebagai gula ringkas. Apa jadi kat badan? Gula pun naik. So, kalau you boleh ubah daripada makanan yang jenis yang GI tinggi kepada GI rendah, banyak kesan dia kepada satu, kita punya tenaga, kesegaran kita dalam badan, kita tak lapar cepat dan tak naik berat badan. Okay? So, right. So, soalan Farah. Coach, kenapa susah sangat perut saya nak kempis? Kecilkan yang lain dulu sebab perut las. Okay? Perut las. Jadi, you kena sabar. Katalah you perlu dalam program, dalam sukatan biasa, bukan crash diet. Okay? Dalam 3 kilo sebulan, 3 hingga 4 kilo sebulan. Coach rasa kalau perempuan pun 3 kilo sebulan lah. Okay, kalau 3 kilo sebulan, katalah you nak turun 10 kilo. Sorry, kalau you nak turun 30 kilo, you perlu 10 bulan. Okay, 3 kali 10, 30 kilo, betul.
Jadi dalam 7 bulan yang pertama tak nampaklah perut nak turun dulu. Mungkin sini turun, sini turun, sini turun, sini turun, semua turun. Perut turun juga sikit-sikit, sikit-sikit. Tapi dia last. Okay, last. Itu nak uji kesabaran you all ni. Okay, clear Farah? Okay, Nurul. Kalau ambil ubi ganti nasi, okey tak? Okey, kalau ubi keledek lagi cantik. Okey, kalau ubi kentang sama juga dengan nasi putih. Ubi keledek, sweet potato sama dengan brown rice. Jadi ubi ada dua jenis, satu yang GI tinggi iaitu potato, apa yang normal potato tu. Satu jenis GI rendah iaitu sweet potato. Walaupun bunyi dia sweet, tapi dia adalah GI rendah. Okey, Mas Linda, senam dan senam sis. Jawapan okey juga. Kalau sekiranya Mas Linda rasa macam tu, okey. Tapi senaman ni dia cuma membantu bakar kalori. Tetapi kita tak bolehlah kata sit up. Memanglah kita sit up tu kita nampak perut kita firm sebab muscle dia bertambah. Muscle dia bertambah kat situ. Tetapi bukan semestinya kita boleh kata, badan bakar lemak ke perut. Dia tak. Itu adalah pengurusan badan sendiri. Kita tak boleh nak arahkan badan mana satu nak turun dulu. Itu adalah urusan badan sendiri bergantung kepada badan masing-masing. Alright? Okay. So, coach nak berpindah. Dia dah 3 poin kan? Satu ialah cukupkan minum air. Kedua, belajarlah betulkan portion makanan tu. Yang ketiga ialah pilihlah karbohidrat jenis GI rendah. Now, ataupun kompleks karbohidrat. Kemudian ini satu perkara yang mudah untuk dibuat. Yang keempat iaitu pilihlah yang fresh daripada makan-makan benda-benda yang proses. Ini pun satu juga kan. Apa tadi tu proses fresh. Ada satu point tadi tengah hari dalam coaching program tu. Lupa lah. Tak apa. Jadi fresh ni senang saja. Apa-apa yang fresh lah kan. Daripada kita buat fast food ke, makan keropok ke, makan biscuit ke. Kita nak snacking. Bagus kita snacking benda-benda yang fresh. Jadi bila kita pergi kat shopping, beli-beli barang tu, kalau sekiranya kita betul-betul nak turun berat badan, lebihkan kepada makanan-makanan yang fresh. Lebih bagus lagi kita snacking buah, snacking telur, snacking badam, okay? Daripada kita snacking roti butter, apa lagi? Scotch bread lah. Sedap semua tu. Tapi sampai bila tak turun berat badan, betul? Jadi tu kena hati-hati sikit, okay? Jadi pindahkan daripada fresh. Cuba kita pindahkan, okay? Jadi macam contohlah kalau kita pergi beli jagung kat highway. Sekarang tak ada highway. Semoga Allah mudahkanlah kita punya keadaan ni supaya kita boleh kembali normal macam dulu ya. Sekarang kalau kita pergi highway, kita ambil jagung. Kenapa jagung tu perlu diletak margarin? Dalam letak margarin macam-macam letak dalam tu. Kan sebab apa? Jagung tak sedap. Jadi ni masalah jagung tu dah kalori macam tu. Kau pergi tambah lagi lemak kat situ. Buat apa? Buah-buah tu pun buburlah asam dengan gula tu. Makanlah buah tu dengan cara ni. Sebab apa kita ni, dia macam ni tau. Kita dah susah-susah nak potong kalori dalam makanan kita. Kan sebab makanan kita yang ada dekat dunia ni lah terlampau banyak kalori. Nak turunkan kalori ni bukan senang. Banyak makanan kita kena sacrifice. Jadi pergi pula makan sini tambah lagi kalori. Pergi makan sini tambah lagi kalori. Jadi cuba makan fresh terus. Okay, makan yang ada. Okay, macam minum teh. Teh, jangan tak payahlah bubur gula. Teh kosong je. Okay, sedap teh kosong ni. Ambillah premium teh tu. Janganlah pergi minum teh tarik. Teh tarik jangan bubur gula. Mampu rasa macam ubat. Sebab teh tarik yang dibuat tu ialah teh banyak tiruan. Sebab coach pernah tanya kan kilang teh sendiri dekat Cameron Highland. Yang dia kata yang lebih-lebih ni yang tak guna, yang batang-batang ni semua dibuat teh tarik. Jadi macam mana nak bagi rasa dia? Diorang akan tambah sini, tambah sana untuk jadikan rasa dia. So, macam mana tu? Okay? Jadi bagus lagi kita beli teh yang betul-betul premium menguncang tu. Kita minum teh tu tanpa gula and you enjoy the aroma of the taste sendiri. Baru you boleh rasa, baru you boleh appreciate the original taste of the tea. Ini kita minum gula. Bukan apa kita minum gula. Gula bagus jangan minum teh, minum gula je semua. Okay? Alright. Macam mana? Coba kita pergi fresh Alright. Ada apa-apa soalan? Bab fresh ni saya suka. Wan Zelinda, Masya Allah.
orang suka sangat minum jus dari makan buah like that je. Sedangkan makan macam tu lagi bagus dibuat daripada buat jus. Betul, jus ni adalah sangat tak baik actually. Okay, jus buah yang maaf lah, penghilang jus lebih baik lagi you makan buah. Ataupun kalau you ada blender yang bagus tu, okay, you boleh blend buah tu dengan dia punya serat sekali dan you minum. Itu tak apa. Itu seolah-olah you cut short, mengunyah je. Okay. Now, yang keempat, ini pun benda simple juga. Okay, you pindahkan daripada minum air manis kepada minum air kosong. Ini jangan cakap benda ni rasa mudah tau. Coach, kalau duduk kat kedai makan, tengoklah meja-meja tu. Air manis ni memang tak boleh lari lah. Sirap, teh ais, teh o, apa lagi? Okay, ada yang orang muda-muda lagi lah, best. Power lagi. Tak apa minuman tu, apa benda tak. Tambah-tambah yang banyak keluar. Tak mau sebut lah jenama tu kan. Yang macam cendawan je keluar tu, semua orang nak beratur pergi beli semua kan. Berapa punya banyak kalori lah kat situ. Yang beratur tu pun orang besar-besar badan juga. Tu sedih dia tu kan. Coach tak nak sebut tahu nama tu. Macam cendawan je naik kan. Jadi yang ini kalau you betul-betul ikhlas, jujur, betul-betul you nak turun berat badan, yang ini lupakan. Coach sampai sekarang tak minum air tu. Okay, orang-orang muda je lah selalu minum kan. Dia nak enjoy kan. Tapi bila naik berat badan nanti, lu fikirlah sendiri. Ingatlah pesanan coach ni. Boleh kita enjoy. Tapi kalau saya nak turun berat badan ni, benda ni kena out. Tinggal. Okay. Dia macam ni lah. Apa yang you hilang dalam dunia ni kalau you tak minum benda-benda macam tu. Okay. Kalau setakat nak minum sekali-sekali tu tak apa. Tapi janganlah kasi habis. Setakat rasa saja. Kalau coach kan, memang coach suka Nescafe tarik. It's one of my favourite. Tapi tak boleh nak teruskan selalu. Sebab satu Nescafe tu pun kopi pun not good for me lah. For me, okay. Jadi ada pun orang attack lah coach pula kan. Nombor dua, gula dia tinggi. Tapi teringin juga. Okay, kita minum sikit, lepas tu kita tak habis. Bazir lah coach. Berbazir lah kawan syaitan. Macam mana daripada kau minum benda-benda lat toib tu, kalau boleh jangan minum langsung. Kan? Tapi kita kan dalam keadaan suasana yang ataupun you share dengan orang lain kan. Tapi jangan share dengan isteri ya. Suami-suami please, janganlah bagi isteri lebih-lebihan. Nanti isteri gemuk. Sebab lelaki ni dia boleh bakar lebih banyak kalori daripada isteri. Jadi jangan pula you tak habis, pass everything kat isteri. Bagi habis. Kau kasi habis lah. Coach pernah nampak suami tolak ke isteri. Isteri lah kasi habis. Tengok isteri yang gemuk. Sebab isteri tak boleh nak bakar banyak kalori macam suami. Suami banyak masa daripada lelaki. So please jangan tolak ke isteri you lebih-lebihan makan. Kalau boleh you makan. Jangan isteri you gemuk. Siapa setuju? Okay? Siapa setuju? Right. Jadi maknanya air manis ni cubalah. Air kosong. Pergi makan. Coach biasanya kalau pergi makan pun tak minum. Kenapa tak minum? Sebab dah tak biasa tak minum. Sebab kita memang biasa minum air. Macam katalah kita jalan, kita ada air dalam kereta, kita minum kan. Kita selalu minum air. Jadi apa bezanya kalau makan pun kena minum juga ke? Aku memang dah biasa minum. Melainkan orang tu memang jenis tak biasa minum. Dia minum masa duduk kat kedai makan je. Dia tak ada dia punya bekalan air kat kereta ke, kat office ke. Dia memang jenis tak ada bekalan air. Itu masalah. Tapi kalau you memang hidup dengan bekalan air, memang you tak perlu pun minum. Kau dah minum banyak lah kot. Takkan nak makan pun nak minum juga. Biasanya coach tak minum. Jadi orang tanya, minum apa? Tak payah. Jaki orang tu dia berbulu dia tengok kan. Sebab apa? Kita punya profit banyak dekat air lah. Tapi buat macam mana? Aku datang sini nak makan je. Nak makan pun nasi sikit. Portion, ikut portion. Okay. Right. Saya minum green tea Jepun. Boleh. Teh uncang Lipton tanpa gula. Yes. Farah. Thank you coach. Saya nak balik start diet lah. Alhamdulillah. Moga mendapat kekuatan dan kena doa tau Farah kan. Jangan ingat la haula wala quwwata illa billah. Dia selalu kena sebut benda tu. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah. Jangan ingat benda ni kita suka-suka hati kita buat tanpa pertolongan Allah. Kita perlu pertolongan Allah tu ya. Okey. Saya makan luar air limau suam kosong. Boleh je. Boleh.
Alright, pilih macam tu. So tapi coach memang biasa tengok lah, di kedai-kedai makan memang air manis ini menjadi pujaan ramai. Okay, even air kelapa pun berhati-hati. Okay, kalau minum air kelapa tu okay, tapi isinya jangan dimakan sebab isinya very high calorie. Sebab dia lemak. Dia lemak sehat. Kelapa ni lemak sehat. Tapi kalau you nak turun berat badan, you kena control kalori. Bukan ambil benda sehat 3 kalori. Ingat tu. Ramai orang cakap ini sehat. Tapi kalori dia tinggi. Bila masa nak turun berat badan? Iyalah betul sehat. Boleh menghalang daripada sakit jantung, ini, itu. Tapi yang kau naik berat badan tu macam mana? Jadi kau kena turun. Kau kena fikir satu-satu. Jadi kurangkan kalori untuk turun berat badan. Okay? So kalau minum air kelapa, make sure orang tu original. Jangan bubur gula. Baik-baik sikit kelapa ni. Kadang-kadang diorang boleh cari jalan juga masukkan gula tu. So make sure. Jangan sampai ada bubur gula. Alright. Farah kata apa? Setuju coach. Suami selalu cakap, saya makan cepat naik berat badan. Dia makan okey. Yelah, kita lelaki banyak masa. Allah memang jadikan lelaki ni lebih masa. Jadi kalau kami boleh bakar 2,200 kalori, perempuan boleh bakar 1,600 kalori. Kita ada lebih kurang 800 kalori lebihan tu. 600 kalorihan. 600 kalori lebih. 600 kalori itu banyak tu. Jadi kalau you makan sama dengan you punya suami, portion sama, pergi kedai, mi goreng. Dia pun mi goreng, kau pun mi goreng juga. Dua-dua sama. Memanglah perempuan naik berat badan. Sebab dia tak boleh nak bakar sebagaimana suami dia bakar. Jadi hati-hati sikit. So kita masih bab dalam minum air manis. Okay? Dah 5 kan? Dah point 5 dah. Coach cakap jadi 5. Tapi tak apalah. Bagi 1 point lagi. Point apa? Bonus. Boleh. Maknanya kalau sini nak start nak turun naik berat badan. Turun berat badan ni kalau nak start. Mula aktifkan badan tu. Okay? Aktif ni banyak cara kita boleh aktif ni. Katalah kita kerja kan. Contoh kalau kita dah di luar daripada perintah kawalan pergerakan ni, kita sama-sama berdoa lah kan. Tapi nampak-nampak gaya macam coach ada bercakap dengan circle medical baru-baru ni, macam lama lagi lah kita kena duduk di rumah ni. Masya Allah. Moga Allah membantu kita semua. Siapa yang susah, siapa yang tak dapat gaji kan, kita berdoa pada mereka semua supaya mereka juga dapat pertolongan Allah. Risau juga kan tengok, tapi tak apa, kita positif. Ini semua Allah yang turunkan, yang menjadikan dan Allah tidak membebankan manusia itu melainkan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Di luar daripada kemampuannya. Kita boleh laluinya. Okay? Jangan berputus asa. Let's make it happen. Okay? So jadi maknanya kita di satu hari bergerak tau. Nombor 1, kalau kita tambah sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita bangun lambat, maknanya kita dah kurangkan masa pergerakan kita. Katalah kita bangun lambat pukul berapa? Okay, pukul 10, 11. Bayangkan tu, lepas subuh sampai 11, berapa tu? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 jam. Kita dah buang 5 jam aktiviti. Sekarang by now coach dah bakar lebih kurang 668 active calorie. Tapi kalau buang 5 jam daripada kehidupan kita tu, sepatutnya kita aktif, kita dah buang 5 jam. You bayangkan macam mana keadaan you, kan? Jadi you dah kurang dia punya kalori dah. Sepatutnya you bakar macam ni punya kalori, tapi because you bangun lambat, you dah kurangkan. Maknanya apa yang you makan tu akan menjadi lemak. Sebab apa? You dah kurangkan aktiviti tu. Jadi siapa nak turun berat badan ni, aktifkan diri. Bangun pagi lagi, janganlah tidur. Buat kerja, aktif, exercise ke apa ke semua kan. Okay, kita anggapkan dah kita jadi bebas macam dulu. Apa yang kita boleh buat? Kita pergi mungkin pagi-pagi, katalah kita pergi kerja pukul 9. Okay, kita pergi kerja pukul 9. Jadi daripada subuh 6 sampai 9 tu macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat kerja kat rumah kan, yang aktif. Jangan buat kerja yang tak aktif. Biar kita pilih yang aktif. Jadi kemudian kita nak pergi kerja. Okey, cara macam mana kita nak pergi kerja? Kita naik LRT ke, kita naik kereta ke, kita
Jangan kita rasa macam nak parking, kalau boleh nak parking dekat-dekat je. Bolehlah parking jauh-jauh sikit jalan kaki. Ada, kalau katalah kita dua tingkat bangunan, ada lift, janganlah naik lift. Bikin malu saja. Ada orang tu tingkat 1 pun nak lift juga. Melainkan you injured, kaki sakit ke apa ke semua kan. Tapi kita kena husnuzon juga. Kalau kita tengok orang kan, orang macam naik lift kan, kita macam dia ni tak naik lift tingkat 1 pun, kok mana tahu dia kaki sakit kan. Jadi kita kena husnuzon. Tapi kalau kita rasa kita sihat, janganlah pilih lift tu, naik tangga tu. Macam LRT tu, kenapa semua orang escalator je, escalator, naiklah tangga sekali-sekali. Tangga tu free exercise, tak payah pergi gym, exercise naik tangga je. Okay. Dan kalau kita lakukan sedemikian, macam di office pun, jangan kita duduk saja, kita bergerak. Yalah, of course kita duduk, kita time kita kerja duduk, lepas tu kita bergerak. Kita aktifkan badan kita tu. Sedikit-sedikit, walaupun kita nampak kecil. Jangan kita pandang bila kita pergi Zumba saja kita boleh bakar kalori. Inilah silap. Zumba 1 jam saja. 16 jam yang satu hari kita aktif tu macam mana? Kita boleh selit-selitkan aktiviti tu dalam 16 jam tu. Lebih dahsyat daripada Zumba tu. Dan kita tak adalah teruk macam Zumba tu. Okay? Zumba tu kita kena macam sedia, pakaian, pergi driving satu tempat semua. Tapi kalau 16 jam tu kita cari saja benda yang membuatkan kita bergerak. Our body is designed to move. Bukannya duduk, tak larat lah, malas lah, inilah, itulah. Itulah. Kan? Jadi cuba fikir apakah, macam main dengan anak kan. Main-main dengan anak pun, ya Allah, boleh penat kot. Dukung-dukung, main dia macam bergusti, berlomba ke semua kan. Boleh penat juga. Ini atuk ni pun main dengan cucu, mengah juga kadang-kadang kan. Jadi itu kita kena aktifkan diri kita. Okay, saya setuju. Ni pasal boleh stres ayat tu. Okay, kalau minum Bali Swam sesuai tak coach? Bali itu bergantung. Tengok, you kena tengok tau, you kena timbang Bali itu berapa banyak. Sebab Bali itu kalau kita tengok di sini sekejap kalau you boleh bersabar dengan coach sikit. Macam mana? BARLEY. Tengok coach ni, kawan coach ni apa? Mr. Google dia. Okay. Now 100 gram Bali lebih kurang 350 kalori. Jadi berapa banyak Bali yang digunakan dalam tu? Kita tak tahu. Satu cawan Bali lebih kurang 600 kalori. Jadi macam mana? Kalau 100 gram, katalah 20 gram. Okay? 20 gram, mana kalkulator tadi? Okay, 354 kalori. Katalah 20, 354 kalori. Tengok kan? Senang kan nak tengok kalori ni kan? Okay? 354 kalori. Kalau bagi 10, kalau 10 gram, okay, dah 35 kalori. Jadi kalau dah 20 gram, dia pakai 20 gram, 20 gram lebih kurang 70 kalori lah. So you punya minuman tu 70 kalori. Nah, katalah you makan, you nak jaga makan tu, you nak jaga dalam lebih kurang 500 kalori. 200 kalori bernasi, 200 kalori berprotein, dan 50 hingga 100 kalori itu daripada sayur-sayuran dan pelbagai lah. Okey, lebih kurang 500 kalori. Okey, itu had dia. Sekarang you dah tambah 70 kalori lah. Percuma you dah tambah 70 kalori. Katalah 20 gram dia pakai. Sebab coach tak tahu berapa banyak. Bali ni berapa banyak. Sebab dia dah rebus, dia punya karbohidrat pun sudah menjadi air. Okey? Sebab air tu jadi tak jadi jernih kan. Dia jadi putih dah. So kita tak tahu berapa banyak karbohidrat dalam tu. Jadi inilah, kalau you nak try sendiri, you pergi beli Bali sendiri, you pergi masak sendiri, and you timbang sendiri, and you boleh agak berapa kalori kat situ. Jadi bagi coach lebih senang saja air kosong. Sebab dia macam ni tau. Kalau kita tak membiasakan diri kita dengan air kosong, sampai bila kita nak air kosong? Kita nak bergantung juga dengan benda-benda macam ni. Jadi katalah kita jalan mana-mana tak boleh dah. Okay? Katalah you nak enjoy. Orang selalu enjoy minuman ni sebab dia nak gula tu. Gula tu dia shooting tu. Kita punya otak tu macam rasa macam tapi dia sementara saja. Dia akan rasa kita lega sementara. That's why orang suka kepada sugar. Sugar addict dia panggil kan. Sugar addict. Dia addict kepada sugar. Kalau dia stress dia suka makan sugar. Kalau dia rasa nak tenang ke, dia nak relax ke, dia suka makan sugar. Coach pun sama juga. I like sugar. Okay. I like biscuits. I like ni. Tapi of course lah kita kena control. Jadi tapi kalau dalam proses kita nak turun berat badan, ini maksudnya coach ni cakap bukan apa tau, bukan lifestyle forever. Kalau you nak turun berat badan, strictly you kena cut kalori.
There is no way orang boleh turun berat badan tanpa cutting calories. Okay. Tapi kalori tu, ini dalam coaching program kita dalam 21 hari ni banyak kami akan bagi banyak ilmu. Okay. Kalori tu mesti datang daripada portion yang balance. Bukannya kalori, okay, saya nak makan, saya limit diri saya makan 1000 kalori satu hari saja. Saya ambil air gula katalah satu sudu tu berapa kalori ya? Sugar. Sekejap ataupun minyak zaitun sihat. Satu sudu besar minyak zaitun 120 kalori. Jadi saya punya pemakanan sepatutnya limit kepada 1002 katalah, supaya senang kira 1200 kalori. Jadi saya nak 10 sudu minyak zaitun. 10 sudu minyak zaitun masuk, dah 1200 kalori. Saya minum semua, ini makanan saya satu hari. Masuk akal? Tak masuk akal. Sebab kalori dia betul, dari segi kiraan kalori dia betul. Minyak zaitun sehat, minyak zaitun 1200 kalori dalam cawan ni. Saya minum, saya tak perlu makan apa-apa lagi sebab kalori dia dah cukup. Tak masuk akal. Memang tak masuk akal kan? Sendiri boleh jawab. Jadi maknanya kalori yang patutnya datang ni daripada 3 sumber utama, iaitu daripada karbohidrat kita, yang nasi ke apa ke semua, daripada protein kita, dan daripada lemak kan. Lemak ialah lemak yang sehat. Kita perlu lemak yang sehat. Okey, jadi lemak tu ada yang datang daripada ayam. Kalau kita makan ikan, kita tambahlah lemak sehat, avocado ke ataupun olive oil ke. Jadi kita make sure ada lemak sehat. Jadi 3 portion ni kita kena ada. Macronutrient dipanggil. 3 main macronutrient ini yang 40% karbohidrat, 30% protein, 30% lemak. Di sinilah yang akan memberikan kita balance kita punya nutrition. Daripada yang tadi kita cakap, minyak zaitun 1200 kalori, minum duk. Okey, bos, saya dah habis makan sehari ni, saya tak perlu makan satu hari. Tak masuk akal. Betul tak kan? Okey. Jadi kat mana kita? Ada apa-apa soalan? I have to refresh balik. Sekarang ni Facebook pun ni sikit, kerana komen tak nampak pun daripada phone ni. Alright, kita dah habis. Ada lagi. Senam okey, ni tadi ni. Alright. So itu saja daripada coach malam ni. Semoga mendapat manfaat daripada sharing coach malam ni. Tolong tekan butang like, komen, even orang yang baca, orang yang dengar recording daripada coach ni, yang recorded live ni, bolehlah masukkan komen situ, sedekah kat coach supaya recording coach ni boleh sampai ke ramai orang, dan supaya orang akan lebih bersemangat untuk turun berat badan, jaga kesihatan masing-masing. Sebelum hari raya ni, bulan puasa sekejap lagi kan? Bulan puasa nanti pun kita ada meal plan kita juga untuk membantu orang puasa dengan cara yang sehat. Jangan puasa nak turun berat badan. Puasa ni ibadat. Jadi takut nanti niat tu lain. Dalam 1 bulan puasa, berat badan pun tak turun, ibadat pun tak dapat. Bahaya tu. Jadi puasa ni untuk ibadat. Tapi biarlah kita sesuai dengan ibadat kita dengan makan makanan yang membantu kita dalam puasa kita, supaya kita hari raya nanti macam mana kita nak berdepan dengan hari raya. Kalau kita ada hari raya, berdepan dengan raya dalam keadaan yang kita terkawal, kita naik berat badan. Ni ada orang kan puasa turun, lepas tu raya naik 2 kali ganda. Macam mana kita nak menghalang benda tu berlaku? Jadi coaching program kita tiap-tiap tahun inilah yang kami sediakan untuk coaching, persiapan benda-benda macam ni. Dan insyaAllah banyak juga kami akan share dalam page ni. Jadi stay tune dalam page. Siapa yang boleh buat setting dalam page tu, kalau coach live saja terus notified you all. You carilah setting kat situ kan. Coach pun tak tahu macam mana setting tu. Notified me when Coach Alan Asria live. Cakap macam tu kan. Sebab anything coach akan cuba beri you terbaik. Bukan cakap-cakap kosong ni. Semoga apa yang coach sampaikan ni bermanfaat kepada you all semua. Itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.